Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 24 Mac 2022 bersama saya Aziz Zainal Alam. Baik, selain di saluran berita RTM My Freeview 123, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan syarian berita RTM. Baik, kita ke hebahan pertama, berita viral. Baik, kes terkini COVID-19 dilaporkan berada pada paras 22,491 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia sebanyak 3,771,463 kes, manakala kes sembuh pula sebanyak 26,234 kes dan kes memerlukan bantuan pernafasan sebanyak 189 kes. Daripada kes baru yang dilaporkan sebanyak 47.14% berada pada kategori 1, manakala kategori 2 dan 3 masing-masing berada pada 52.13% dan 0.31%. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihatkan individu berusia 17 tahun ke bawah yang menerima pautan temu janji dos penggalak serta dewasa yang sudah mendapat suntikan dos itu agar mengabaikan temu janji tersebut. KKM menerusi satu kenyataan memaklumkan ketika ini terdapat isu teknikal berhubung aplikasi MySejahtera memandangkan temu janji dihantar secara automatik menerusi aplikasi itu kepada mereka yang ingin mendapatkan suntikan vaksin. Jelasnya dos penggalak hanya diberikan kepada individu berusia 18 tahun ke atas serta tiada dos penggalak kedua atau keempat diberikan kepada umum buat masa ini. Katanya lagi, Pusat Pemberian Vaksin PPV telah dimaklumkan akan perkara ini dan akan menolak kehadiran bagi situasi berkenaan. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin menegaskan bahawa KKM tidak pernah memperakukan mana-mana produk atau makanan yang boleh menggantikan ubatan termasuk insulin bagi merawat diabetes dan mengawal gula dalam darah seperti didakwa oleh Facebook page Health Association. Untuk makluman anda, gambar yang digunakan merupakan gambar yang telah diubah suai dari gambar asal dan selain itu KKM menyeru agar masyarakat tidak mudah terpedaya dengan kenyataan yang tidak diketahui kesahihannya. SOSMA tidak lagi memperuntukkan kuasa penahanan selama 28 hari ke atas individu-individu yang ditahan bagi siasatan yang melibatkan kes-kes keselamatan bersifat kompleks. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani menerusi kenyataannya, antara kes kompleks tersebut antaranya termasuklah kesalahan di bawah bab 6 Kanun Keseksaan Kesalahan terhadap Negara serta kesalahan di bawah bab 6B Kanun Keseksaan Kesalahan berkaitan kegarasan. Menurut Akril, bagi kes melibatkan kesalahan di bawah SOSMA yang disiasat selepas 31 Julai, PDRM akan menggunakan peruntukan di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa. Baik, satu laporan mengenai kematian orang kena tahan OKT diterima semalam melibatkan seorang lelaki Cina berusia 59 tahun di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Menurut Timbalan Pengarah Pematuhan Standard Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIIPS dalam satu kenyataan, laporan itu diterima pada pukul 7.30 pagi oleh pihak jabatan pada 23 Mac lalu. Menurut beliau, OKT tersebut ditahan di bawah Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Jelasnya lagi, OKT itu ditahan pada 22 Mac dan direman keesokan harinya di mahkamah sebelum beliau ditemui meninggal dunia. Tambahnya, Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan JIIPS akan menjalankan siasatan berkaitan kes terbabit.
Baik, adegan video keterlaluan dalam drama bersiri yang bakal ditayangkan di saluran televisyen swasta dilihat sebagai tidak sensitif terhadap budaya kesopanan dan kesusilaan rakyat Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, menerusi satu kenyataan semalam berkata, tindakan sewajarnya berdasarkan peraturan-peraturan perlesenan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Peraturan-Peraturan 6/2 Perbadanan boleh membatalkan sesuatu lesen jika pemegang lesen berkenaan disabitkan atas kesalahan tertentu. Katanya kesalahan tersebut termasuklah kesalahan berkenaan kecurangan, fraud atau keburukan akhlak. Tegasnya lagi, Finas memandang serius isu berkenaan yang dilakukan melalui muat naik video di portal Twitter oleh seorang pelakon tempatan baru-baru ini. Baik, ini adalah makluman mengenai harga runcit produk petroleum bermula hari ini hingga 30 Mac 2022. Bagi RON 95, harga kekal pada RM2.05 seliter, manakala harga RON 97 turun 17 sen kepada RM3.83 seliter. Seterusnya, bagi diesel pula, harga kekal pada RM2.15 seliter. Baik, pastikan sahih berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Ikuti perbarisan peringatan Hari Polis ke-215 tahun 2022. Pada hari Jumaat, 25 Mac 2022, jam 8.40 pagi. Secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM, juga di rtmklik.rtm.gov.my serta Facebook Berita RTM. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia diteruskan lagi ke utara tanah air. Julung kali ini ke negeri Perlis. Terdapat kaunter perkhidmatan pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Perolehi manfaat antaranya Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia, Jualan Keluarga Malaysia dan pelbagai gerai usahawan. Bahkan mai gamai-gamai orang Perlis 25 hingga 27 Mac ini dari pukul 9 pagi hingga 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kanga Perlis. Zahirkan impian, ayo bangkit bersama aspirasi keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih, dan syarikat pelaburan kewangan terkemuka antarabangsa yang berpusat di Kuwait, Al-Hajri Global Group, berhasrat menjadikan Malaysia sebagai lokasi utama pelaburannya di rantau Asia Tenggara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu dinyatakan dalam kunjungan hormat pengurusan tertinggi syarikat itu. Dalam catatan di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, delegasi itu diterajui pengurusi Al-Hajri Global Group, Sheikh Esa
Al-Hajri serta penasihat dan ketua pegawai eksekutif syarikat tersebut bagi Malaysia, Eropah dan Turki. Dr. Osama Mohamed jelasnya lagi, kesemua mereka telah menyuarakan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai lokasi utama pelaburan di rantau Asia Tenggara selain meninjau peluang pelaburan bersama kumpulan Bustad Holdings Berhad dalam tempoh 3 tahun akan datang. Malaysia menyambut baik pengumuman Kerajaan Arab Saudi menarik balik kebanyakan sekatan berkaitan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad menerusi satu kenyataan memaklumkan sekatan yang dimaksudkan termasuk perjalanan, penjarakan fizikal, ujian antigen pantas dan kuarantin wajib ke negara tersebut. Keputusan menarik balik sekatan ini dibuat setelah Kerajaan Arab Saudi menilai pelbagai aspek dan semua protokol kesihatan sejajar dengan situasi pandemik yang bertambah baik di negara tersebut. Katanya dengan penarikan sekatan ini diharap lebih ramai umat Islam di negara ini dapat menunaikan ibadat umrah dan haji pada tahun ini dan masa-masa yang akan datang. Unit MySejahtera Kementerian Kesihatan KKM meminta individu berusia 17 tahun dan ke bawah yang menerima janji temu bagi dos penggalak untuk mengabaikan pautan dalam aplikasi berkenaan. Selain itu, individu yang sudah mendapatkan dos penggalak namun masih menerima pautan janji temu juga boleh mengabaikan janji temu yang diberikan. Dalam satu kenyataan hari ini, pasukan teknikal MySejahtera sedang memperbetulkan perkara ini dan memohon maaf atas sebarang kesulitan yang timbul daripada masalah teknikal tersebut. Unit MySejahtera memaklumkan pautan janji temu itu diberikan secara automatik mengikut selemasa yang ditetapkan mengikut jenis vaksin. Kementerian Kesihatan KKM mengeluarkan sebanyak 1,182 kompaun di Pulau Pinang menerusi operasi bersepadu Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004. Daripada jumlah itu, 996 notis adalah membabitkan kesalahan merokok di tempat larangan yang merupakan kesalahan tertinggi sejak ia dilaksanakan bermula Januari hingga 22 Mac tahun ini. Timbalan Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Negeri, Datin Dr. Azizah Abdul Manan berkata, tindakan kompaun diambil di bawah Peraturan 11 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 kerana merokok di tempat larangan dan Peraturan 12 PPKHT 2004 atas kesalahan tidak mempamerkan tanda larangan. Antara kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan panas adalah pusat membeli belah, kedai berhawa dingin dan lapangan terbang. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bakal diperlengkapkan dengan 7 aset terkini dalam usaha meningkatkan keupayaan sistem pertahanan udara negara dan aset dijangka beroperasi seawal 2024. Panglima Tentera Udara Datuk Seri Muhammad Asgar Khan Goriman berkata, perolehan beberapa aset baharu itu selaras dengan misi membangunkan keupayaan hadapan TUDM. Dan antara aset tersebut ialah pesawat Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System MELE UAS, pesawat helikopter utiliti baharu dan pesawat peronda maritim MPA. Juga sistem pertahanan udara jarak jauh dan sederhana. Terdahulu beliau dalam ucapan ulungnya menggariskan 6 tonggak dalam mencapai visi dan misinya sebagai Panglima Tentera Udara yang baru. Graduan Ikhtisas Pendidikan GIP yang lulus temuduga akan ditempatkan di sekolah terpilih seluruh negara. Ia dalam usaha mengurangkan isu pengangguran dalam kalangan mereka. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata seramai 18,702 graduan yang masih berada dalam senarai menunggu akan diselesaikan penempatan mereka di sekolah sebelum pertengahan tahun ini.
Daripada jumlah itu, hampir 14,000 guru berjaya diserap, manakala bakinya akan mula ditempatkan bermula April depan. Beliau bercakap kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan sumbangan pendidikan digital kepada pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang, Langkawi. Baik, sebanyak 63 syarikat dikesan terlibat kegiatan penyelewangan subsidi minyak masak membabitkan kerugian RM200 juta. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri, Datuk Muhammad Nizam Sairi berkata ia meliputi 44 syarikat kurang lapor pendapatan dan 19 syarikat tidak mempunyai fail cukai. Katanya syarikat berkenaan dikesan menerusi operasi subsidi minyak masak yang dilaksanakan selama 3 hari sejak Isnin lalu serta sasaran utama siasatan adalah melibatkan kilang-kilang pembungkusan semula minyak masak bersubsidi. Selain itu, jelas beliau antara isu awal hasil perolehan semasa semakan dilakukan ialah syarikat-syarikat tersebut gagal melaporkan amaun jumlahan yang sepatutnya dilakukan. Baik, bermula 1 April ini, solat fardu, solat Jumaat dan solat jenazah di Perak dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muaizuddin Shah berkata bertitah bilangan jemaah pula dibenarkan mengikut keluasan ruang masjid dan surau. Titah baginda bagi pelajar terutama di sekolah asrama penuh, mereka dibenarkan untuk mengadakan solat Jumaat mengikut budi bicara pihak pengurusan sekolah. Sempena Ramadan, Jawatankuasa dan Pegawai Masjid diberikan budi bicara menentukan bilangan rakaat solat tarawih di masjid dan surau masing-masing. Hidangan berbuka puasa, moreh dan sahur di masjid dan surau pula hanya dibenarkan secara bungkusan. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda itu di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri berkata selain Malaysia, beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Selatan Filipina serta di sebahagian Kemboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Seri Zurainah Musa yang ingin tahu adakah kerajaan akan bekerjasama dengan pemimpin negara ASEAN untuk menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu di peringkat ASEAN. Mengulas selanjut, Ismail Sabri berkata pada masa ini hanya 4 daripada 10 negara ASEAN yang menggunakan bahasa Inggeris dalam acara-acara rasmi di peringkat antarabangsa. Baik, kerajaan akan menyediakan pelan perlindungan insurans kepada isi rumah IR miskin yang kehilangan punca pendapatan akibat kematian ketua IR dengan peruntukan RM13.4 juta setahun, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata ia akan melibatkan kira-kira 268,000 keluarga miskin yang berdaftar dalam e-Kasih. Perdana Menteri berkata mesyuarat itu juga bersetuju agar tahap sosioekonomi keluarga Malaysia ditingkatkan dengan memberi nilai tambah dan tumpuan kepada program peningkatan pendapatan bagi ketua isi rumah KIR miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam e-Kasih. Katanya perkara lain yang dipersetujui ialah memperkasa agenda perlindungan sosial sehingga ke peringkat daerah pentadbiran menerusi Jawatankuasa Teknikal Perlindungan Sosial Negeri bagi menyelaras pemetaan program dan profil perlindungan sosial fasa 2. Baik, kos pengambilan pekerja domestik Indonesia ditetapkan sebanyak RM7,800 dengan RM6,000 kos di pihak Malaysia manakala RM1,800 di pihak Indonesia. Dewan Rakyat diberitahu semalam. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata penetapan kos itu adalah seperti yang dimuktamadkan dalam memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan juga Indonesia. Beliau berkata demikian
bagi menjawab soalan ahli Parlimen Batu Kawan yang ingin tahu kos secara terperinci yang dibayar pemohon kepada ejen pengambilan pekerja domestik Indonesia sebelum wabak COVID-19 dan bilangan agensi yang terlibat dalam pengambilan pekerja migran dari Bangladesh. Baik, perancangan kerajaan persekutuan dalam mempercepatkan pelaksanaan Borneoisasi selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 antara yang dijangka menarik perhatian pada hari terakhir persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat dalam laman sesawang Parlimen, soalan itu akan dikemukakan ahli Parlimen Lubuk Antu kepada Perdana Menteri pada sesi waktu pertanyaan-tanyaan menteri. Beliau juga ingin tahu mengenai jumlah pegawai dari Sabah dan Sarawak yang memegang jawatan ketua jabatan dan jabatan persekutuan di kedua-dua negeri itu. Turut tersenarai soalan Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, ahli Parlimen Hang Tuah Jaya kepada Menteri Pengajian Tinggi berkaitan inisiatif pengajian sepanjang hayat melalui kaedah akreditasi pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu APEL. Baik, program Road to Growth anjuran Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd MTDC membuka peluang buat syarikat Sarawak memahami dan mengadaptasi teknologi revolusi industri 4.0 IR 4.0. Ketua Eksekutif MTDC Datuk Nur Halim Yunus berkata melalui program sehari itu sebanyak 10 syarikat teknologi tempatan telah dibawa untuk berkongsi produk serta solusi teknologi mereka kepada peserta program termasuk usahawan industri kecil dan sederhana IKS Sarawak. Katanya selain perkongsian mengenai produk teknologi, peserta turut didedahkan dengan program perkongsian mengenai cara untuk mengadaptasikan penggunaan teknologi dalam perniagaan mereka. Baik, pastikan Sahih berehat lagi, kita kembali selepas ini. Naik mendadak, maka itu kita panggil wabak ataupun epidemik. Dan yang kita telah lalui selama 2 tahun ni sebelum ni, yang dikatakan pandemik itu apabila penyakit sedunia itu berlaku dalam skala yang sangat besar dan terlibat, dunia terlibat, banyak negara-negara terlibat dalam skala yang sangat besar. Itu diisytiharkan oleh WHO sebagai pandemik. Jadi kena bezakanlah tu, kita kena lebih memahami supaya sebab cara tindakan kita akan berlainan. Ikuti diskusi mengenai Pelan Pemulihan Negara bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nor Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, menerusi segmen optik dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, Ahad 9.30 pagi di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Aktiviti solat jemaah di masjid atau surau atau upacara sembahyang di rumah ibadah selain daripada Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan sosial. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia diteruskan lagi ke utara tanah air. Julung kalinya ke negeri Perlis. Terdapat kaunter perkhidmatan pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Perolehi manfaat antaranya Carnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia, jualan keluarga Malaysia dan pelbagai gerai usahawan. Bakat mai gamai-gamai orang Perlis 25 hingga 27 Mac ini dari pukul 9 pagi hingga 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kanga Perlis. Zahirkan impian, ayuh bangkit bersama. Aspirasi keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia.
Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan kita teruskan kehebahan aktiviti yang akan dilakukan dalam waktu berdekatan. Dan jangan lupa untuk saksikan lintas langsung pembarisan peringatan Hari Polis ke-215 tahun 2022 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia di TV1 dan juga berita RTM, atau anda boleh saksikan melalui Facebook Live dan juga menerusi RTM Klik. Juga jangan lupa untuk saksikan temu bual bersama pengacara Hafiz Dawson dan juga yang dihormati SAC Azman Abdul Razak yang akan dilakukan juga pada hari Jumaat lintas langsung pada jam 8.40 pagi. Baik, jelajah aspirasi keluarga Malaysia dia akan dimulakan pada 25 hingga 27 Mac 2022 di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra, Kangar Perlis dari jam 9 pagi hingga 8 malam. Dan juga temu bual bersama dengan pengacara Ismail Adnan, Syuhaida Arifin dan juga Nadir Nordin bersama dengan tetamu iaitu Profesor Dr. Kartini Abu Talib dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian pada 25 Mac jam 3 petang. Baik, jualan keluarga Malaysia Putrajaya akan dimulakan pada 26 dan 27 Mac 2022 dari jam 9 pagi hingga 2 petang di perkarangan Taman Warisan Pertanian Jalan P16 Presin 16 Putrajaya. Dapatkan pelbagai barangan keperluan dapur pada harga murah dan berpatutan, diskaun sehingga 20% bagi barangan terpilih menanti pengunjung. Tunggu apa lagi? Ayo semua penduduk Putrajaya yang berhampir datang ke program jualan keluarga Malaysia Parlimen Putrajaya. Baik, ini adalah pengumuman mengenai tanda sah ataupun verifikasi. Pastikan tanda sah anda akan dipaparkan pada akaun aplikasi MySejahtera mereka yang telah mengesahkan maklumat identiti diri, MySG dan tarikh lahir. Dan bagi pengguna yang masih belum mendapat lencana verifikasi ini, sila klik butang verifikasi untuk mengesahkan maklumat diri anda. Pastikan juga anda kemaskini aplikasi MySejahtera kepada versi terkini 1.1.8 untuk terus menggunakan ciri terbaru ini. Baik, mybuahpinggang.com, sumber maklumat kesihatan anda, merupakan sebuah platform untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan penyakit buah pinggang, proses pemindahan buah pinggang ataupun transplant, rawatan tanpa dialisis konservatif, kaedah rawatan dialisis, dan ikuti mereka di www.mybuahpinggang.com, mybuahpinggang di Facebook dan juga mybuahpinggang di laman Instagram. Baik, kanser kolorektal ataupun usus besar, bulan Mac adalah bulan kesedaran kanser kolorektal. Kanser paling kerap berlaku dalam kalangan lelaki iaitu sebanyak 16.9% dan juga kanser kedua tertinggi dalam kalangan wanita sebanyak 10.7%. Dan faktor risiko: usia yang meningkat 50 tahun ke atas, diet rendah serat, sejarah keluarga mengidap kanser kolorektal, dan juga apa yang anda boleh lakukan adalah diet kaya dengan daging merah diproses, sejarah polip kolorektal, sejarah mengidap kanser usus. Lakukan ujian. Ini anda boleh lakukan ujian saringan sekiranya mempunyai sebarang faktor risiko atau mengalami gejala atau tanda awal kanser kolorektal. Baik, sindrom Down. Apa yang perlu anda tahu? Apakah itu sindrom Down? Individu dengan sindrom Down mempunyai lebih satu kromosom pada pasangan kromosom 21 dan kelainan pada kromosom 21 ini menyebabkan ciri-ciri yang ada pada individu sindrom Down. Baik, bolehkah sindrom Down dikesan lebih awal? Sindrom Down boleh dikesan semasa kehamilan melalui ujian darah, pemeriksaan ultrasound atau analisis cecair ketuban ataupun amniotic fluid. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.